Penyelesaian jangka panjang dan pendek menghadapi monsun Timur Laut. Kerajaan Persekutuan meluluskan peruntukan RM10.4 juta bagi perolehan 24 unit pam bergerak dan RM6.88 juta bagi kerja-kerja penyelenggaraan infrastruktur saliran seperti membaiki kerosakan tebing dan mendalamkan sungai. Perkara itu dinyatakan Menteri Besar Johor Datuk Un Hafiz Khazi menerusi hantaran di Facebook beliau. Manakala bagi penyelesaian jangka panjang RM1.6 bilion diperuntukkan untuk projek rancangan tempatan banjir RTB di lembangan Sungai Muar Segamad, Bandar Batu Pahat dan lembangan Sungai Johor Kota Tinggi. Perkara itu dimaklumkan menerusi pertemuan dengan Menteri Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Nik Nazmi Nik Ahmad di Putrajaya. Pertemuan itu juga memaklumkan yang Johor turut terpilih menjadi tuan rumah Asia Pacific Climate Week APCW 2023 yang dijadual November depan. Menurutnya, konvensyen yang melibatkan 2,000 delegasi daripada 150 negara itu akan meletakkan Johor dan Malaysia di mata dunia. Perancangan dan persediaan Malaysia dalam menangani isu pencemaran, bencana banjir dan alam sekitar, sosial dan tabik urus akan menjadi antara topik di konvensyen tersebut. Mahkamah Tinggi Johor baru berpendapat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM boleh memohon reman mengikut Seksyen 117 Kanun Tata Cara Jenayah KTJ semasa menjalankan siasatan di bawah Akta SPRM 2009. Hakim Mahkamah Tinggi Dato' Abu Bakar Katar dalam penghakimannya berkata orang yang disyaki OYDS memiliki pilihan sama ada memohon reman mengikut Seksyen 117 KTJ atau dijamin selaras dengan peruntukan Seksyen 49(2)(a)(b) atau (c) Akta SPRM 2009. Katanya Akta SPRM 2009 digubal bagi menangani gejala rasuah dan ia perlu diberi keutamaan. Sementara itu, Pengarah Bahagian Perundangan dan Pendakwaan SPRM, Datuk Wan Shahruddin Wan Ladin berpuas hati dengan Mahkamah Tinggi Johor Bahru yang memberi penjelasan secara teliti perhubung pemakaian Seksyen 117 KTJ dalam permohonan reman bagi mana-mana kes. Keputusan Mahkamah Tinggi Johor Bahru jelas menunjukkan SPRM tidak terikat dengan Seksyen 49 Akta SPRM 2009 dalam permohonan reman seperti mana yang pernah diputuskan Mahkamah Tinggi Temerloh. So dalam kes ini, Hakim Mahkamah Tinggi Johor Bahru secara ekstensif telah membincangkan pasal pemakaian KTJ iaitu CBC di dalam permohonan reman, di mana Hakim Mahkamah Tinggi menyentuh Seksyen 29 dan sebagainya, dan preamble ataupun tajuk CBC itu sendiri yang mana pada awal lagi untuk proses siasatan dalam kes SPRM memang membenarkan pihak SPRM menggunakan peruntukan Seksyen 29 dan Kanun Tata Cara Jenayah yang mana itu termasuklah permohonan jenayah di bawah Seksyen 117. Terdahulu, SPRM memfailkan permohonan semakan itu pada 15 Jun selepas Majistret mendengar permohonan reman di bawah Seksyen 117 KTJ dengan memberikan alasan bahawa SPRM gagal mematuhi peruntukan Seksyen 49 Akta SPRM 2009. Dalam membuat keputusan itu, Majistret menggunakan keputusan Mahkamah Tinggi Temerloh dan berpendapat terdapat kecacatan dalam siasatan yang dilakukan oleh SPRM. Pada 11 Mei lalu, Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Temerloh Roslan Makno memutuskan SPRM perlu menggunakan aktanya sendiri dan tidak bergantung kepada KTJ kerana Seksyen 49 Akta SPRM 2009 memberi kuasa kepada SPRM untuk membenarkan jaminan ditunda supaya penyiasatan dapat diteruskan selepas 24 jam pertama penahanan. Kehidupan di perumahan awam strata memerlukan toleransi dan muafakat bagi memastikan kesejahteraan tempat tinggal. Namun beberapa isu sukar dielakkan ekoran penduduk yang kurang jelas erti hak milik bersama dan perkongsian ruang kawasan kediaman. Wartawan Erwin Zaid ada laporannya.
Pensyarah Kanan, Jabatan Harta Tanah, Fakulti Alam Bina dan Ukur, Universiti Teknologi Malaysia, Dr. Nosidi Aizuddin Maknor berkata, isu lazim yang timbul di perumahan awam strata ialah kebersihan, penambahan struktur dan tempat parkir. Ia berlaku kerana kurangnya kesedaran penduduk terhadap realiti kehidupan dalam sebuah komuniti besar dan pelbagai selain menyerahkan hal pengurusan kepada pihak berkuasa tempatan PBT. Untuk itu, penubuhan dan keaktifan jawatan kuasa perumahan penting bagi menyelesaikan isu selaras peranan mereka mewakili penduduk. Layout perumahan itu dah ada ruang-ruang, cuma atas kapasiti perancangan unit parking mungkin tak cukup, tetapi ada ruang kosong yang boleh diubah ataupun ditambah baik. Tetapi saya ingin ingatkan, apabila cadangan untuk tambah baik kawasan, nak buat renovasi kawasan bersama and so on, kawasan berkongsi ni perlu mendapat kelulusan lah. Kita dapati ada beberapa jawatan kuasa perumahan, MC and so on, telah melaksanakan, mereka mengambil inisiatif untuk membuat tagging. Itu yang pertama, menggunakan tagging dan kemudian menggunakan kad akses kawasan-kawasan tertentu lah yang ada, dan saya dapati ini satu penambahbaikan yang baik lah. Isu parkir lazim berlaku di perumahan strata awam sejak 30 tahun lalu kerana konsep pemaju terdahulu beranggapan tidak semua penghuni memiliki kenderaan. Isu lain, kebersihan, yang berpunca daripada penduduk tidak membayar yuran penyelenggaraan. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Skudai, Marina Ibrahim, hal tersebut telah mendorong Majlis Bandaraya Iskandar Puteri MBIP menubuhkan gerakan pasukan khas bagi melakukan pembersihan di kawasan yang telah dikenal pasti. Beliau menyifatkan usaha tersebut berjaya meningkatkan kesedaran penduduk untuk sama-sama menjaga kebersihan flat yang mereka diami. Yang mana kalau kita lihat telah wujudnya 10 tapak pembuangan sisa sampah pokok. Kalau sebelum ni kita lihatlah penduduk ni dia main buang sampah merata-rata. Tapi sekarang ni saya boleh lihat sangat teratur. Okey, dia boleh buang sampah pada tempat yang dah ditempatkan. Nampaklah tu, maksudnya peningkatan tu ada. Tapi kita tak boleh terhenti dekat sini je lah. Kalau maksudnya penduduk ni kadang-kadang kena sentiasa diingatkan, dimaklumkan tentang tugas dan peranan mereka. Marina bersetuju, jawatan kuasa perumahan perlu menjalankan peranan mengambil tindakan kepada penduduk yang membuang sampah merata-rata serta memastikan yuran penyelenggaraan dibayar. Kerjasama dan tanggungjawab, dua perkara penting yang perlu diterapkan penduduk perumahan awam bagi memastikan kehidupan yang lebih teratur dan tenang di kawasan perumahan. Untuk itu, perubahan perlu bermula sekarang bagi menjamin kehidupan lebih baik kepada penduduk. Erwin Zaid, RTM.